Ustaz Ahmad Rafi dan tembak Ustaz Ahmad Rafi dekat rumah dia. Sehinggalah pada tahap akhir dia mengaku Tuhan. Kalau dia nak degil, please know this. Kami akan lebih degil daripada kamu. Kepada para asatizah tak boleh takut. Dan minta jabatan-jabatan agama untuk siasat. Dengan tujuan untuk mematahkan kaki saya. Dan kalau tak dapat saya, dia akan cari keluarga saya. Mengupah pengikut-pengikut dia untuk membunuh. Panggil kami. Kami boleh tunjukkan. Dia terus jadi perawat Islam kat situ. Orang kita lah kata macam tu. Kan? Siapa sahaja. Walaupun dia tak pernah mengaji ke. Yang penting dia perawat Islam. Maksud perawat Islam yang saya faham daripada kalangan orang-orang kita ni. Siapa yang merawat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sama ada sedikit ataupun banyak. Ayat Al-Quran dia campur-campur ke apa. Yang penting dia baca ayat Al-Quran kat situ, dia jadi perawat Islam. Dia terus jadi perawat Islam kat situ. Orang kita lah kata macam tu. Masyarakat kita masih lagi buat benda macam ni. Sebab mereka tidak ada jalan untuk nak membezakan di antara ustaz yang betul-betul ustaz lah kita katakan. Satu label yang untuk mengajar masyarakat. Ataupun yang orang-orang baik lah kita katakan. Orang baik. Tak ada beza. Sehingga semua orang baik dianggap sebagai ustaz. Walaupun dia tu artis ke, apatah lagi yang lebih teruk macam ni lah. Menipu orang, yang ni pun dianggap sebagai ustaz. Saya rasa ini adalah satu perkara yang berbahaya, yang kita semua perlu ambil tindakan. Saya berharap sungguh sebenarnya, jika perlakuan-perlakuan yang tidak elok yang dilakukan oleh Rosdi Hassan ni, apatah lagi kalau dia mengajar kitab-kitab yang bermasalah ni, sepatutnya kita boleh untuk komplain kepada pejabat-pejabat agama. Ramai-ramai kita, jangan seorang je. Kita ramai-ramai komplain kat pejabat agama di negeri-negeri kita. Sebenarnya bukan sekadar negeri yang Rosdi Hassan duduk sebenarnya. Dekat negeri-negeri yang Rosdi Hassan tak duduk pun. Sebab zaman sekarang ni dah ada media sosial. Jadi kita minta mereka berikan jawapan. Kalau diorang boleh bagi fatwa lagi bagus. Tapi soalan itu ataupun pertanyaan itu, komplain itu perlu dibuat. Saya berharap kita buat supaya mereka buat semakan lebih lanjut, supaya perkara-perkara yang tidak baik kepada akidah kita, kepada masyarakat kita, pemikiran kita tidak berlanjutan. Betul, Ustaz. Kerana anda melihat benda ni, saya setuju, sangat serius sebenarnya. Sebagai satu pengajaran baru-baru ni di Indonesia tentang isu Mbah Selamat. Kalau anda follow, tentang seorang dukun ni kan, yang dia bermula sebagai, dia nak scam orang punya duit. Dia dakwa bahawa dia ada ilmu menggandakan wang, kan? At least 11 orang percaya. Dan 11 orang ni bagi duit mereka kepada si Mbah Selamat ini untuk digandakan. Bila Mbah Selamat ni tak ganda-gandakan, dia orang jadi marah dan datang ke rumah Mbah Selamat ni dan diceritakan bahawa Mbah Selamat bunuh mereka. Kan? Masukkan racun ke dalam minuman mereka. Akhirnya dah dijumpai, tak silap saya 11 ataupun 12 Yang terbaru ni lebih kurang lah 11 ataupun 12 mayat yang telah ditemui ditanam pula dekat kawasan dukun ni. Jadi jangan main-main dengan scammer-scammer ni. Jangan bermain-main dengan orang-orang seperti ini. Kalau mereka dalam keadaan desperation, mereka tidak akan tertahan-tahan untuk buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kita ambil contoh dulu kes Tuhan Harun. Kes Tuhan Harun ni sangat popular dan sangat terkenal. Bagaimana dia ni bermula sebagai, dibiarkan begitu lama. Itu yang saya sedih. Dia belasan tahun dia bergerak dan mengajar perkara-perkara yang bukan-bukan. Saya macam tertanya, kenapa tidak diambil tindakan awal-awal? Sedangkan saya yakin bukti sudah ada pada awal-awal tu. Dan dia sampai dapat amass wealth yang bernilai, kalau tak silap saya, lebih 100 juta RM, kumpulan mereka ni. Boleh kita lihat dalam dekat YouTube ada dokumentari tentang Tuhan Harun ini. Sehinggalah pada tahap akhir dia mengaku Tuhan. Dan ada seorang Ustaz Ahmad Rafili, kalau tak silap saya, daripada Jabatan Agama Islam Selangor, yang duk membongkar selalu si Rosdi Hassan pula, si Tuhan Harun ni. Duk bongkar dia punya penipuan, duk bongkar dia punya ajaran sesat. Mereka begitu marah dengan dia, akhirnya mereka ataupun Tuhan Harun ni mengupah pengikut-pengikut dia untuk membunuh Ustaz Ahmad Rafili. Dan akhirnya mereka datang ke rumah Ustaz Ahmad Rafili dan tembak Ustaz Ahmad Rafili dekat rumah dia. Dalam keadaan anak dan isteri dia ada di rumah itu. Kita doakan supaya Allah memberikan pahala syahid kepada Ustaz Ahmad. Betul kan Ahmad Rafili nama dia Ustaz? Ustaz boleh pastikan tak Ustaz? Takut anak tersilap. Kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala syahid kepada ustaz tersebut
kerana apa yang dia buat itu adalah fisabilillah, fardu kifayah, membongkar skema-skema agama walaupun dia meletakkan nyawanya di dalam bahaya. Jadi kepada para asatizah tak boleh takut. Sebab kalau kita biarkan skema-skema agama ni, penipu-penipu ni, kita akan dipersoalkan sebab kita tahu, kita belajar. Betul? Akhirnya kita akan terpaksa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadapan manusia kita tak perlu takut. Kalau kita takut dengan manusia dan kita terlupa tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena persoalkan iman kita. Di bulan Ramadan macam ni, kita kena renew keimanan kita. Sebab saya ada kenal ustaz-ustaz yang duk kata, kau tak takut ke nanti kalau dia buat apa-apa dekat engkau ke nanti dia. Bahkan ustaz, bagi siapa yang follow isu ni antara saya dengan dia, ada seorang datuk bernama Datuk Ghazali. Dia mendakwa bahawa Rosdi Hassan telah membayar dia. Membayar dia sejumlah wang untuk mencari saya dengan tujuan untuk mematahkan kaki saya, dan kalau tak dapat saya, dia akan cari keluarga saya. Ini diberitahu sendiri oleh Datuk Ghazali kepada saya, dan Datuk Ghazali ada buat satu video. Dan Datuk Ghazali cabar Rosdi Hassan untuk saman dia kalau perkara ni adalah satu tuduhan palsu. Dan ini bukan benda main-main, ini bukan benda kecil. Sudah ada ancaman keselamatan. Jadi kumpulan-kumpulan macam ni akhirnya akan membawa kepada perbuatan-perbuatan ekstrim. Ustaz kalau tak percaya, Ustaz baca komen-komen dekat page dia. Kebanyakannya duk maki hamun. Ada yang siap kata suruh pukul, ada yang siap kata suruh buat perkara-perkara yang bukan-bukan. Mereka tidak mampu berbincang secara ilmiah. Yang mereka hanya tahu hanya maki, mereka hanya tahu pukul, dan ada siap suruh santau dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni dia akan melahirkan satu budaya ekstrim dalam masyarakat. Ini bukan benda main-main. Saya menyeru kepada jabatan-jabatan agama untuk take this seriously. Followers dia 300,000. Betul. Kalau 3,000, kita masih boleh tutup sebelah mata. 300,000. Dan bacalah komen-komen mereka. Kita nak budaya macam itu tersebar ke dalam masyarakat. Kami dah duduk canang, Ustaz Syihab dah duduk canang benda ni dah bertahun-tahun. Saya yakin ada orang-orang daripada jabatan agama, tak kira mana-mana negeri lah, yang dah ambil perasan perkara ni. Nak tunggu sampai followers dia 500,000 ke? Atau follower dia 1 juta ke? Untuk ada tindakan yang serius. Panggil kami. Kami boleh tunjukkan apa dakwaan-dakwaan kami ni. We can back up all of our claims. Pengikut dia tak tahu. Pengikut dia ingat kami buat fitnah. But we can back it up. Every single statement yang kita buat, kita ada bukti. Kita ada bukti. Bagus Rosdi Hassan dengar benda ni. Kalau dia insaf awal lagi baik. Tapi kalau dia tak nak, dia nak terus juga. Kalau dia nak degil, please know this. InsyaAllah, kami akan lebih degil daripada kamu. Okay? Kami akan lebih degil daripada tim kamu. Sahabat-sahabat kena ambil penting isu ni, dia tak boleh kita pandang sebelah mata. Macam tadi isu yang Ustaz Nur sebut berkaitan tentang Ketua Penolong Penguat Kuasa Jabatan Agama Islam Pahang, Ustaz Ahmad Rafli Abdul Malik. Bukan Jais, saya mohon maaf saya silap tadi. Pahang. Dia Pahang, dia kena tembak dan mati disebabkan isu berkenaan. Jadi benda macam ni dia berlaku dan kita tak boleh biarkan macam tu saja. Kita ini termasuk dalam isu-isu ekstremis. Dan diorang ni, dia kalau yang bising-bising kita boleh kira main-main lah. Biasa orang bising-bising ni tak buat. Tapi kita bimbang kalau dah pengikut 300,000 yang tak bising tu. Yang tak bising tu yang akan buat, yang diupah dan dilakukan. Biasanya diorang tak buat sendiri. Pengikut-pengikut akan buat, sama ada pengikut itu buat berdasarkan mereka memahami ketidaksukaan Tok Guru ataupun Tok Guru yang suruh untuk mereka lakukan. So hati-hati benda ni, dan saya ajak ramai-ramai. Kita bukan saya tak suruh tangkap. Kita ajak untuk kita pergi ke jabatan-jabatan agama kita sekurang-kurangnya, pergi jabatan-jabatan, kita buat report, kita minta supaya dibuat siasatan terhadap isu Rosdi Hassan. Kalau benar dia mengajar kitab-kitab yang tak patut. Bahkan untuk isu yang kita boleh angkat adalah isu penipuan publik yang dilakukan atas nama agama. Macam yang ni, masa Radio World ini pun kita tahu bahawa dia memang boleh dipercayai daripada sudut dia sebagai magician. Dia memang ada sertifikat dan sebagainya. Kita boleh gunakan itu untuk tujuan nak bagi tahu bahawa penipuan agama, menjatuhkan maruah agama dan minta jabatan-jabatan agama untuk siasat. Kita buka kertas siasatan dan buat siasatan ini.
Kalau nak dapat dapatan yang banyak, kena pergi rujuk sidang kalam, insya-Allah. Sidang kalam sudah bersedia.